لله رب العالمين والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسير عليك يسير والتميم بخير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Rusdi bin Ramli Al-Jauhari kerana sudi bersama-sama dengan Gema Nur Iman dalam kuliah duha hari ini dengan biografi Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga bersama-sama yang dikasihi para pecinta ilmu, sahabat-sahabat yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala yang setia menunggu dari subuh tadi, alhamdulillah. Juga bersama-sama terima kasih kepada Saf Pentadbiran Gema Nur Iman yang dipimpin oleh pengerusi Hajar Suniati binti Mansur. Jadi bagi memohon keberkatan kuliah kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Moga dengan istiqamah kita duduk dalam halaqah ilmu ini, Allah kurniakan kefahaman, Allah tingkatkan iman, Allah kurniakan kerahmatan. Tanpa membuang masa lagi, jom kita menyusuri biografi Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Al-Fadhil Ustaz. Tafadhal mashkur Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فأما بعد. Pertama dan selama-lamanya marilah sama-sama kita merafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diizinkan oleh Allah bertemu pada pagi ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ni insya-Allah akan mendatangkan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita, dalam ibadah kita, dalam kecintaan kita pada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dia menaikkan kita untuk bersyafaat baginda yang akan menyelamatkan kita semua daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita doa juga pada Allah Subhanahu wa taala kalau ada di kalangan kita yang sakit, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada di kalangan kita yang punya masalah, mudah-mudahan Allah beri jalan keluar dan Allah bantu atas masalah tersebut. Dan kalau ada di kalangan kita yang ada hajat yang masih belum ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah permudahkan dan Allah tunaikan dan kabulkan hajat tersebut untuk kita semua insya-Allah. Okey, terima kasih pada Puan Amirah selaku pemudah acara kita pada pagi ini. Seterusnya Puan Ros selaku pengerusi GNI Gema Nur Iman. Seterusnya seluruh ahli kuasa Gema Nur Iman dan juga ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian insya-Allah. Okey, kita dah di ayat akhir dah untuk bicara tentang Allah SWT, orang lelaki di kalangan di sekeliling Nabi SAW. Sebelum kita masuk nanti insya-Allah minggu depan, iaitu orang sahabat Nabi wanita ataupun panggil sahabiat, orang-orang di sekeliling Rasulullah SAW di kalangan wanita. Mungkin tak pernah dengar nama Arwah bin Abdul Muttalib, Safiyah bin Abdul Muttalib, Atiqah bin Abdul Muttalib, Ummu Aiman. Nanti kita kalau macam Halimatul Sa'diyah ni mungkin biasa dengar. Syaimah, ia mungkin pernah dengar, mungkin pertama kali dengar. Itu anak kepada Halimatul Sa'diyah, saudara susuan Nabi SAW. Nanti kita bincang. Mudah-mudahan
Uh, Kalau dapat cucu perempuan ke, anak perempuan ke, adalah nama-nama, koleksi nama yang kita dah bincang, 60 nama kan, hampir 60 nama sahabat-sahabat Nabi SAW. Okay, insyaAllah. Hari ni kita masuk sahabat yang namanya Abbad. Dia Ain Abbad bin Bishir ataupun Bashir. Abbad ni ejaannya Ain Ba Alif Dal. Dia ada sabdu atas ataupun tasydid atas ba. Abbad. Abbad ni orang yang sentiasa beribadah nama dia. So dia Abbad, orang yang sentiasa beribadah. Okay. Tu. Kalau nak cakap orang yang hebat beribadah pun boleh. Abbad. Dia sebab dia punya timbangan dia adalah fa'al. Fa'al ni maksudnya yang amat. Membawa maksud sifat yang amat. Ghafar, yang amat pengampun. Tu kan. Okay. Wahhab, nama-nama Allah SWT tu adalah yang amat pemberi tu. Allahumma sallallahu jadi Abbad. Abbad. Abbad memeluk Islam di tangan Mus'ab bin Umair. Okay. Kita tahu Mus'ab bin Umair adalah duta Islam yang pertama Nabi hantar ke Madinah untuk mengajarkan Islam kepada penduduk Madinah. Penduduk Madinah. Okay. Mus'ab bin Umair ni orang kaya kan, kita bincang kan. Kekayaan dia tu Masya Allah. Dia ada satu minyak wangi yang kalau dipakai seminggu lamanya tak hilang. Baru ni birthday saya, ada orang hadiahkan saya satu minyak wangi. Harganya 459 rial. 490 rial lebih kurang dalam 500 ringgit lebih lah. Satu botol. 500 ringgit lah lebih kurang, 500 ringgit lebih. Satu botol. Masya Allah. Nak spray pun sayang. Rupanya ada peminat. Anak saya yang kecil tu Amar tu. Salah si berubah dia ni. Asalnya ada stiker tu, stiker kenangan lah. Orang hadiahkan saya 459 rial, ni mahal lah kan. Saya tampal, stiker hilang. Mana stiker ni? Ni Amar ni kerja ni. Setiap pagi pergi sekolah rupanya dia spray. Patutlah lain macam wangi dia. Dia spray. Cakap Amar mahal tu Amar. Ni harga dia bukan murah. Dia kata bau dia sedap lah Bi. Bau dia sedap Bi tu. Pakailah. Lepas tu semalam dia on gaharu. Semalam anak saya yang asrama tu call. Amal lagi cerita. Abi dapat minyak wangi mahal. Abang dia dah kata, tak kira tu abang punya. Abang nak bawa balik asrama dia kata. Cakap, mana boleh tu hadiah Abi lah. Kan? Dua-dua dah berebut lah nak minyak wangi tu. Okay, itu baru macam tu pakai. Besok pagi dah tak bau dah. Ni seminggu Masya Allah. Tu Mus'ab bin Umair. Okay. Abbad ini, dia memiliki suara yang sangat merdu ketika membaca Al-Quran. Okay. Kemudian banyak terlibat dalam peperangan bersama Nabi SAW, dan dalam setiap peperangan beliau ditugaskan untuk membawa Al-Quran. Rupanya setiap kali perang bawa Al-Quran. Selain daripada bawa panji-panji bendera, dia bawa juga Al-Quran. Jadi Abbad sentiasa bawa Al-Quran dalam peperangan. Dia ditugaskan untuk membawa Al-Quran dalam peperangan. Okay. Kalau kita lihat di kalangan para Nabi ni, ada seorang Nabi yang suaranya merdu sangat. Itu Nabi Daud AS. Bila dia membaca kitab Zabur kan, Nabi Daud baca, air yang mengalir berhenti. Air terjun tu berhenti mengalir. Sebab kemerduan suara. Dan Nabi SAW sebut, ma arsalna nabiyan illa, tidak diutus para nabi ini melainkan dia memiliki wajah yang tampan dan suara yang merdu. Jadi semua para nabi dan para rasul Allah ni suaranya merdu. Cuma di antara yang paling merdu adalah Nabi Daud AS. Dia bukan saja Allahumma salli bukan saja air yang mengalir tu berhenti bila mendengar suara Nabi Daud AS, malah burung-burung pun berhenti dan binatang buas berkumpul sehingga mereka ni ada yang mati kelaparan. Tak fikir pun tentang lapar dia sebab terpegun dan terhibur dengan suara Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam. Okay. Jadi kalau sahabat Nabi SAW yang paling merdu suaranya adalah Abbad bin Bashir. Okay. Dalam satu peperangan dipanggil Zatul Riqa'. Tak disebut dalam ni sebab dalam satu peperangan, itu peperangan Zatul Riqa'.
Zatul Riqa' ni peperangan. Kalau nak tahu Zatul Riqa' ni kat mana? Dekat wilayah Najat ataupun di daerah Riyadh. Sekarang ni jadi ibu negeri lah. Okay. Beliau dan Ammar bin Yasir ditugaskan berjaga malam. Okay, ditugaskan berjaga malam. Abbad pun berjaga seorang diri kerana memberikan Ammar berehat untuk berjaga pada sesi seterusnya. Sedang dia solat dan membaca Al-Quran, tiba-tiba dia dipanah oleh seorang lelaki yang isterinya ditawan oleh tentera Islam. Abbad yang luka ni dengan panah tu meneruskan solat serta bacaannya, dan dia dipanah lagi namun dia tidak ingin memutuskan solat dan bacaannya. Selesai solat, dia merangkak ke arah Ammar dan mengejutkan dan berkata, "Wahai sahabat, bangunlah. Aku sudah cedera dan lemas." Aku sudah cedera dan lemas. Maksudnya cedera parah kan, tak mampu dah. Walaupun dipanah, dia tetap terus solat dan dia terus membaca Al-Quran, teruskan bacaannya. Okay, walaupun dia dah cedera parah, dipanah oleh tentera musuh. Bukan satu panah, bertubi-tubi anak panah, tapi dia tidak meneruskan. Ada riwayat kata dia meninggal dunia ketika itu. Dia syahid. Ini Abbad. Syahid dalam peperangan Zatul Riqa'. Itulah bagaimana seorang yang ni dia merasakan kemanisan ibadah dan kemanisan membaca Al-Quran. Okay. Dan bila dia baca Al-Quran tu dia hilang rasa sakitnya dan seumpamanya kan. Macam kisah Saidina Ali dalam satu peperangan, dia luka. Ada riwayat kata mata pedang tu tertusuk dalam betisnya. Hujung mata pedang yang patah tu tertusuk di betisnya. Ada kata anak panah yang tertusuk di betisnya. Lalu bila sahabat-sahabat cuba tarik anak panah ni, biasa anak panah ujung dia kan dia ini kalau tarik makin besar lukanya kan. Allahumma salli sakit. Tapi sana Ali kata, biar aku solat dulu. Aku solat 2 rakaat. Kamu cabutlah ketika mana aku solat. Sayyidina Ali solat dan para sahabat berusaha untuk keluarkan anak panah tersebut. Kan? Yang pelik je bila selepas daripada beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Ali tengok betis dia dah tak ada anak panah dah. Lalu dia tanya, di rakaat mana yang kamu cabut anak panah ni? Dekat rakaat mana kamu cabut? Maksudnya, ya Allah, tak perasan dia cabut kat sebab apa? Sebab dia rasa kemanisan solat, dia hayati bacaannya, sehingga kan dia macam tak rasa langsung walaupun khusyuk. Okay. Kita bau nyamuk je gigit, insyaAllah fail lah kan. Bau nyamuk gigit kat betis kita, kaki sebelah tu boleh buat pukul tu, kaki sebelah angkat buat pukul tu. Bau nyamuk yang halus dia punya jarum dia pun kita dah tak khusyuk. Itulah beza kita dengan para sahabat Nabi SAW kan. Beza kita dengan para sahabat Nabi SAW. Okay, tak apa. Lepas tu para ulama kata seringan-ringan ataupun sekecil-kecil khusyuk adalah kita sedar yang kita solat. Ada orang ni dia solat dia tak sedar yang dia solat. Lepas tu khusyuk yang paling ringan, khusyuk yang paling rendah martabat dia adalah bila dia angkat takbir, dia sedar yang dia sedang angkat takbir, Allahu Akbar. Bila dia sebut Allahu Akbar, dia sedar yang dia sedang sebut Allahu Akbar. Ada orang dia beri salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru dia ingat, tadi aku rokok ke tak? Tadi aku rokok ke tak? Ni berapa rakaat dah? Tadi 4 ke 3 ni. Oh, itu teruk sangatlah. Berarti itu dah hilang langsung khusyuk je. Kan? Khusyuk yang paling rendah martabatnya adalah dia sedar yang dia sedang solat. Jadi, kalau kita tak dapat khusyuk yang macam Sayyidina Ali, macam Abbad bin Bashir ni pun tak apalah. Yang penting sekurang-kurangnya khusyuk yang terakhir tu pun susah kita nak dapat kan. Cubalah kalau kita solat, kita rokok, kita sedar kita sedang rokok. Okay, kalau kita sujud, kita sedar yang kita sedang sujud. InsyaAllah itulah khusyuk sebenarnya. Okey, selesai kita bicara tentang Abbad bin Bashir. Rakaat yang berapa Ustaz? Ha? Rakaat berapa cabut mata pedang tu? Tak tahu kawan. Sahabat pun yang riwayat tu pun tak cerita tentang
tentang dekat rakaat mana pun. Sahabat tak jawab pun. Ya. Bukan sahabat tak jawab, riwayat tu sampai situ je. Riwayat sampai situ je. Riwayat kata Sayyidina Ali tanya rakaat mana yang dicabut tu, tak dijawab, bukan tak dijawab, riwayat sampai situ je. Bermaksud kisah ini nak fokus kepada bagaimana Sayyidina Ali ni dia bila solat dia sangat khusyuk. Dia sangat khusyuk. Okey, insya-Allah. Okey, jom kita masuk pada seterusnya, Suhail bin Amru. Suhail bin Amru. Suhail bin Amru adalah tawanan tentera Islam. Okay, saya tak sharekan lagi Sekejap. Okay, Suhail bin Amru surah 119. Okey. Suhail bin Amru adalah tawanan tentera Islam dalam peperangan Badar. Bermaksud dia sebelum tu bukan Islam lah Beliau pernah diutus oleh kaum Quraisy bertemu dengan Nabi SAW dalam peristiwa menghalang Nabi memasuki kota Mekah untuk melakukan umrah ziarah ke Baitullahil Haram. Yang kisah Suhail ni dia ialah yang orang yang memegang janggut Nabi SAW. Kan? Dia ni suka pegang janggut. Dia main-mainkan Nabi lah. Bila nak tulis perjanjian tu dia mainkan janggut Nabi. Dan tu tangan dia kena ketuk dengan Sayyidina Ali ke Sayyidina Umar Al-Khattab. Setiap kali dia pegang janggut Nabi SAW, dia ketuk Umar ke saya Ali kot, Sayyidina Ali kot, dia ketuk dengan pedang. Ketuk tangan Suhail ni. Okay. Dan bila pembebasan kota Mekah ataupun kita panggil Fathul Mekah, Suhail memeluk Islam, masuk Islam. Di masa keislamannya dia menjadi seorang sahabat yang hebat, zuhud dan hebat dalam ibadah dan zuhud dalam kehidupan. Okay. Di hari kewafatan Nabi SAW, para umat Islam menjadi huru-hara sama ada di Madinah maupun di Mekah. Jika di Madinah, Abu Bakar adalah bertindak menenangkan orang Islam, manakala di Mekah, Suhail lah yang bertindak seperti Abu Bakar dengan ucapan-ucapannya. Itu kita lihat bagaimana di awalnya seorang yang menentang Nabi SAW, seorang yang langsung tak respect pada Nabi SAW, memperolok-olokkan Nabi SAW ketika mana perjanjian Hudaybiyah itu termeterai kan. Sewaktu dia tulis perjanjian tu, dia lah yang mengatakan bahawa bila sebut kata, okey, Nabi kata tulis surat ni daripada Muhammad daripada Muhammad bin Abdullah, daripada Muhammad Rasulullah. Lepas tu saya kata, tak, jangan tulis Rasulullah sebab kami tak mengiktiraf Rasulullah. Kemudian Nabi kata tak apa. Okey, yang menjadi tulis ni itu Sayyidina Ali yang menjadi jurutulis. Yang ketuk tangan ni Sayyidina Umar Al-Khattab. Okey. Lalu Nabi kata, Ali, tak apa Ali, tulislah Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah sebab dia tak iktiraf kan Muhammad Rasulullah. Okey. Kemudian itulah bila ditulis Suhail lah yang menghalang Nabi SAW daripada ditulis nama Muhammad Rasulullah. Malah dia kata kami tak kenal siapa Muhammad Rasulullah. Itu Nabi kata tak apa, tulis Muhammad bin, padam tulisan balik semula, tulis Muhammad bin Abdullah. Okey. Seorang yang menentang Nabi SAW tapi akhirnya Nabi akhirnya masuk Islam dalam peristiwa pembukaan Mekah dan menjadi seorang sahabat yang sangat hebat dalam ibadah dan zuhud dalam kehidupannya. Peranannya besar, kecintaan pada Nabi SAW sangat besar. Di hari kewafatan Nabi SAW, dialah menjadi kita panggil penenang orang-orang Mekah sewaktu kewafatan baginda SAW. Kalau di Madinah, Abu Bakar lah. Ucapan Abu Bakar ketika itu adalah in ta'budu Muhammadan, kalau engkau menyembah Muhammad, fa inna Muhammadan qad mat, sesungguhnya Muhammad ini telah meninggal dunia, telah mati. Wa in kana wa in ta'budallah, sekiranya engkau menyembah Allah, fa innahu hayyun la yamut, sesungguhnya Allah itu maha hidup dan tidak pernah mati. Jadi bila dengar ucapan daripada Abu Bakar tu, Sayyidina Umar yang asalnya tadi dia mengamuk, dia kata siapa yang kata Muhammad meninggal dunia, dia akan penggal kepalanya.
Bila dengar ucapan daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, terlepas pedang Sayyidina Umar dan Sayyidina Umar terduduk menangis. Sebab sedih, tak ada terima kewafatan Nabi SAW. Jadi kalau di Madinah, Abu Bakar lah yang menenangkan orang-orang Islam. Kalau di Mekah, Suhail bin Amru lah yang menenangkan orang-orang Islam di Mekah. Tu bagaimana hebatnya Allahumma salli ala Muhammad. Seorang sahabat yang asalnya menentang baginda SAW, tetapi di akhirnya menjadi orang yang paling cinta kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah. Selesai Suhail bin Amru. Hari ini kita sambung terus dengan Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Nama sebenarnya adalah Abdullah bin Qais. Jadi gelaran ya Abu Musa sebab anaknya yang pertama Musa lah. Bapa Musa al-Ash'ari Al-Ash'ari ni kaum dia. Okay. Sahabat yang menjadikan Sayyidina Umar sahabat yang mencadangkan kepada Sayyidina Umar Al-Khattab untuk diwujudkan kalender Islam. Inilah sahabat yang mencadangkan kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Kisahnya di zaman pemerintahan Sayyidina Umar Al-Khattab ni, Sayyidina Umar ni kerap menulis surat kepada gubernur-gubernurnya dengan peringatan lah, maksudnya memerintahlah dengan Al-Quran, memerintahlah dengan adil. Itu suratnya yang selalu diutus oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Kalau kita pergi kat Sungai Nil kan, Sungai Nil pernah dapat surat daripada Sayyidina Umar Al-Khattab. Kisahnya bila Amr bin al-As jadi gubernur di Mesir, rupanya di Mesir ni ada satu perayaan upacara. Dia buat pertandingan Ratu Cantik lah, cari gadis yang paling cantik. Gadis yang paling cantik tu bukan nak diberi hadiah. Gadis yang paling cantik tu akan dikorbankan untuk Sungai Nil. Sebab orang-orang Mesir ni dia bergantung hidupan dengan Sungai Nil. Sumber airnya tak ada sumber lain melainkan Sungai Nil. Nak tunggu hujan setahun 2 kali je. Musim panas, musim sejuk sekali. Petanda nak masuk musim panas, dia hujan sekejap. Nak masuk petanda musim sejuk, dia hujan sekejap. Tapi hujan sekejap je. Dia tak adalah sampai macam kita kan, hujan sepanjang masa, sepanjang hari. Okay. Jadi bila bergantung kepada air Sungai Nil dia, untuk tanaman, untuk makanan, untuk minuman, semua umpamanya Sungai Nil. Jadi mereka ni jaga Sungai Nil supaya jangan surut, jangan kering. Jadi setiap tahun mereka akan buat satu upacara korban Allah SWT, gadis yang paling cantik. Jadi dia akan dicampakkan dalam Sungai Nil tu, dipanggil memberi makanlah kepada Sungai Nil. Tiba-tiba Sungai Nil berhenti mengalir dan kering kontang. Rupanya Sungai Nil ni marah dengan penduduk Mesir, berhenti. Jadi Amr al-As dia utus surat kepada Sayyidina Umar, beritahu tentang perkara ni kan, dan Sayyidina Umar pun buat 2 surat. Satu surat diberikan kepada Amr al-As, satu surat dipesan kepada Amr al-As suruh berikan kepada Sungai Nil, campak kat Sungai Nil. Apa dalam surat tu? Kata kalau engkau hamba Allah mengalirlah. Dalam surat tu, wahai Nil, kalau engkau hamba Allah mengalirlah. Bukan kau layak menghukum manusia. Yang layak menghukum manusia adalah Allah. Bila Amr al-As campak surat tu dalam Sungai Nil, dan Sungai Nil tu terus mengalir banyak airnya sampailah sekarang tak pernah surut. Itulah Sungai Nil. Okey. Jadi sama juga kes dengan Abu Musa al-Ash'ari ni, bila Sayyidina Umar utus surat, dan Sayyidina Umar ni suka follow up sebalik suratnya. Dia tanya, okey, surat aku yang ni kau terima tak? Kenapa kamu tak balas surat aku yang ni kan? Lalu kata Abu Musa al-Ash'ari, surat yang mana wahai Umar? Kata dia, banyak surat yang kau kirim pada kami, tapi tak ada surat yang mana? Tak ada tarikh. Jadi bila tak ada tarikh, lalu kata Abu Musa, apa kata kita buat kalender kita sendiri, kalender Islam. Okay. Jadi Sayyidina Umar pun panggil lah sahabat-sahabat untuk buat kalender Islam, takwim Islam. Okay. Lalu para sahabat mencadangkan semua. Ada yang mencadangkan kita ambil bulan pertama, bulan kelahiran Nabi SAW. Ada kata tak nak, nanti sama dengan kaum Nasrani yang ambil tarikh
Masihi tu daripada kelahiran Nabi Isa AS. Okay. Lepas tu ada cadangan kata kita ambil tarikh wafat Nabi SAW kan. Tak nak juga sebab wafat ni peristiwa yang besar, takut kita akan melupakan. Sepatutnya kita bersedih di atas kewafatan Nabi SAW tapi kita lupa nanti. Lalu datanglah Sayyidina Osman bin Affan, dia kata apa kata kita pilih bulan Muharram sebagai bulan pertama dalam kalender kita ni, sebab alang-alang orang kafir pun menghormati bulan ini, tidak akan melancarkan peperangan kan. Dan kita pun Islam antara bulan-bulan ni haram berperang. Apa kata kita pilih bulan Muharram ni? Akhirnya dipersetujui oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Jadi idea takwin Islam yang kita sambut kan, yang kita pegang untuk Ramadan, kita pegang ni untuk Ramadan je. Ramadan Syawal ya. Adalah sesekali kita Maulid Rasul ada. Tapi Allah SWT kita tak guna pun selain daripada. Tapi di Mekah Madinah guna sepanjang hari. Guna sepanjang hari. Apa nama kalender Islam ni, kalender Hijri ni. Mereka tak ikut kalender Masihi. Mereka guna kalender Hijri. Okey. Itu yang sampai ke tangan kita, alhamdulillah. Inilah Abu Musa Asy'ari. Okay. Ataupun nama sebenarnya Abdullah bin Qais. Okay. Di zaman Nabi SAW, dia menghabiskan masanya di hadapan baginda SAW untuk mendapat petunjuk dan pedoman. Sehingga dia menjadi di antara 4 orang qadi ataupun hakim bagi umat Nabi Muhammad SAW. Dia banyak bertalaki dan banyak menghabiskan masa di hadapan Nabi SAW. Okay. Sehingga dia di antara 4 orang qadi bagi umat Nabi Muhammad SAW selepas Umar Al-Khattab, selepas Ali bin Abi Talib, selepas Zaid bin Thabit. Okay. Beliau mempunyai ketokohan sama ada dari sudut kepimpinan, ilmu, pahlawanan yang gagah berani dan warak dalam kehidupan. Sehingga Nabi SAW pernah mengatakan bahawa pimpinan dari tentera berkuda adalah Abu Musa Al-Asy'ari. Jadi dia pemimpin tentera berkuda lah. Beliau yang mengangkat Al-Quran, memberi jalan penyelesaian perbalahan di antara Sayyidina Ali dan Muawiyah. Serta mencadangkan agar Sayyidina Ali dan Muawiyah melepaskan jawatan sementara waktu kerana memberi peluang kepada umat Islam membuat pilihan dan bermesyuarat. Okey, inilah Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an yang bila berbalah tak ada jalan penyelesaian, nampak tak boleh berdamai antara yang menyokong Ali dan menyokong Muawiyah. Akhirnya Abu Musa Asy'ari dia angkat Al-Quran, dia mengangkat Al-Quran dan memberikan jalan penyelesaian di antara orang yang menyokong Sayyidina Ali dan Muawiyah bin Abu Sufyan dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Okey. Selesai insya-Allah. Itu Abu Musa Asy'ari, nama yang besar dia nama yang besar. Okey, selesai. Admin tolong tutup kamera. Okey insya-Allah. Takut saya dah ni. Okey, terima kasih. Okey, seterusnya kita bincang Tufail bin Amru Ad-Dawsi. Tufail bin Amru Ad-Dawsi. Okey. Okey. Mungkin kita jarang dengar nama Tufail bin Amru Ad-Dawsi. Okey, Tufail bin Amru Ad-Dawsi adalah seorang bangsawan. Bangsawan ni maksudnya dia orang kalau di Mekah tu dia orang Quraisy, orang Quraisy. Okey. Dan ramai pengikutnya. Dia memeluk agama Islam sebelum memeluk agama Islam. Tufail adalah seorang bangsawan dan ramai pengikutnya sebelum dia memeluk agama Islam. Suatu hari dia datang ke Mekah, dan para pembesar menasihatinya jangan berbicara dengan Muhammad. Dia pemimpin kaum Ad-Dawsi sebenarnya, pemimpin kaum Ad-Dawsi. Jadi dia pembesar-pembesar di Mekah menasihatkan dia jangan mendengar bicara Muhammad dan jangan bertemu dengan dia. Satu hari Tufail ke Kaabah untuk bertawaf. Macam mana dia tak Islam tawaf ni beza Okey. Sebab itu Islam ni haji ini dari sudut ta'rifan bahasa adalah al-hajju, logatan dari sudut bahasa adalah al-qasdu. Qasad. Qasad ni maksudnya niat. Jadi haji itu adalah pada di sudut bahasa adalah niat. Okey. Ataupun qasad, apa yang terlintas dalam hati. Barulah dari sudut syarak kita kata menziarahi Baitullahil Haram
kan, dengan syarat-syarat tertentu dan waktu-waktu tertentu. Itu daripada bulan Syawal sampai Zulkaidah kan. Sampai Zulhijjah. Sampai Zulhijjah. Tu. Okey, cuma kalau beza yang Allahumma SWT umrah, dia menziarahi Baitullah Haram dengan syarat-syarat tertentu, tapi dia tak ada pada waktu-waktu tertentu. Dia pada bila-bila masa kan. Okey. Dari sudut bahasa, haji itu maksudnya adalah al-qasad, niat. Kenapa dinamakan haji? Sebab dia berdasarkan kepada niat. Seorang itu dikira haji ataupun diterima hajinya berdasarkan kepada niat. Kalau niatnya pergi Mekah nak berniaga, dia tak dapat pahala haji. Dia hanya dapat mungkin keuntungannya lah, dia buat balik. Tak dapat pahala langsung di sisi Allah. Kalau orang-orang kafir juga melaksanakan ibadah haji. Jadi dia buat ibadah haji itu untuk apa? Untuk memuliakan berhala yang ada di sekeliling Kaabah, memuliakan biar berhala milik kaum dia, dan juga ada yang datang bawa binatang korban, nama korban juga, binatang korban disembelih untuk memberi makan kepada berhalanya. Seperti itu dalam Al-Quran Allah kata hurrima alaikumul maitatu waddamu walahmul hinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi kan. Ada Allah sebut wa ma uhilla li ghairi, dan apa juga binatang yang disembelih bukan kerana Allah. Jadi mereka rupanya sembelih binatang korban ni bukan kerana Allah. Mereka sembelih binatang korban ni untuk memuliakan berhala mereka. Sebab itulah ada ibadah haji. Kalau yang beragama Hanif, agama Nabi Ibrahim AS sebelum datangnya agama Islam, kan? Mereka melaksanakan ibadah haji, tapi berbeza. Mereka ini melaksanakan atas perintah Allah, tawaf di Kaabah, bukan menyembah Kaabah, tapi ataupun melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itu beza. Sebab itu kalau kita macam mana orang kafir pergi haji juga kan? Okay, sebab dalam Kaabah tu ada Lata dan Uzza, dan sekeliling Kaabah ada 360 buah berhala. Waktu Nabi masuk ke dalam peristiwa pembukaan kita Mekah, Nabi hancurkan semua 360 buah berhala itu, dan Nabi hancurkan berhala yang paling besar dalam Kaabah tu. Nabi bersihkan Kaabah tu daripada berhala. Okey, itu disebut tentang tu insya-Allah. Okey, suatu hari Tufail ke Kaabah untuk bertawaf dan terlihat Nabi SAW sedang solat serta berbicara. Timbul di hatinya untuk mendengar ucapan Muhammad agar dia dapat membezakan antara yang baik dan jahat. Akhirnya hati Tufail terpaut dengan kesopanan dalam ucapan baginda SAW dan memeluk agama Islam. Dia meminta doa daripada Nabi ketika hendak pulang kepada kaumnya, supaya apa yang diucapkan nanti akan membuka hati kaumnya untuk mengikut jejak langkahnya. Lalu Nabi SAW mendoakan agar mata Tufail ni bercahaya macam lampu. Akhirnya bila Nabi doa, betul mata ni bercahaya macam lampu. Okey. Jadi Tufail sekali lagi meminta Nabi SAW berdoa agar cahaya itu dipindahkan ke tempat lain. Takut kaumnya beriman kerana kelebihannya, bukan kerana dakwahnya. Okey. Lalu cahaya itu berpindah pada tongkatnya. Hujung tongkat dia bercahaya kan. Dan beliau bersama Nabi SAW dalam peperangan Badar, Uhud dan Khandaq serta pembebasan kota Mekah. Pembebasan kota Mekah. Masya-Allah. Ni Tufail bin Amr Al-Dawsi. Al-Dawsi. Okey. Kita jarang dengar kan. Tapi inilah Tufail bin Amr Al-Dawsi. Oh, saya tak pindahkan saya punya slide. Minta maaf. Tufail bin Amr Al-Dawsi. Sebab itu Nabi SAW dalam ucapannya, baginda Allahu Akbar. Kita kalau boleh bicara tentang bagaimana Nabi SAW didatangi seorang lelaki daripada Bani Usyairah. Waktu dia datang tu Nabi selak langsir, Nabi kata, alah orang ni pula datang, dia kata orang ni dia ni lelaki yang paling jahat dalam kaum dia. Lelaki yang paling jahat dalam kaumnya. Bila lelaki tu minta izin untuk masuk, Nabi kata, Aisyah buka pintu, bagi dia masuk, izinkan dia masuk. Jadi buka pintu, masuklah. Bila Nabi berbual dengan dia, ya Allah mesranya Nabi dengan intonasi suara yang rendah. Kemudian Nabi sesekali menepuk-nepuk bahunya. Nabi gelak-gelak kecil dengan dia kan. Aisyah pelik. Bila lelaki ni beredar, Nabi kata, Aisyah kata, ya Rasulullah, kenapa Allah SWT
disebut tadi, bukankah engkau benci dia datang, tapi kenapa kau terlalu lembut bila berbicara dengan dia? Lalu kata Nabi SAW, wahai Aisyah, seburuk-buruk manusia itu adalah manusia yang dijauhi oleh kaumnya, oleh manusia lain kerana takut akan kejahatannya. Nabi tak nak sampai lelaki daripada Bani Usyairah tu jadi lelaki yang manusia yang paling buruk lah, manusia yang paling jahat ataupun paling buruk. Itu Nabi layan dia, Nabi raikan dia sebagai tetamu kan. Walaupun di awal kedatangannya Nabi tak selesa lah, Nabi tak suka dia datang kan. Tapi alhamdulillah akhirnya Allahumma SWT, Nabi layan dia kan. Rupanya kita ni kalau orang tu jahat, janganlah sampai kita pulau dia. Okay, jangan pulau kan. Kalau mulut dia jahat, kita nasihat dia lah. Mulut dia jahat, kita nasihat. Kalau dia tengah-tengah mengumpat tu, kita bangun lah. Bangun baik dah. Dia tahulah yang dia sedang mengumpat dan ramai orang tak suka. Akhirnya insyaAllah nanti dia akan jadi baik. Okay, jangan kita join pula. Kita join dia mengumpat pula. Ataupun kita sekali tegur lah. Kita dah lebih ni, dah mengumpat ni. Dah cerita lain. Gitu keadaannya. Okey, itulah Nabi SAW kalau dia berbicara, Masya Allah, sangat lembut dan sangat ramah. Kalau Nabi SAW, kalau kita boleh rujuk dalam kitab Syama'il Muhammadiyah tentang bagaimana cara tutur kata Nabi SAW. Tutur kata Nabi SAW. Okey, selesai insyaAllah. Kita bincang pula Amru bin Al-As. Okey, Amru adalah seorang sahabat yang agak rapat dengan baginda SAW. Amru adalah salah seorang utusan diutus oleh Abu Jahal ke Habsyah untuk mengambil kembali umat Islam yang berhijrah ke sana dengan membawa hadiah-hadiah yang berharga bertujuan untuk merasuah Raja An-Najasyi. Amru ni dia juru runding. Sebelum Islam dan dalam Islam yang terbaik. Sebab itu bila nak berundingnya, Abu Jahal akan hantar Amru bin Al-As dengan sahabat dia. Nama dia Abdullah bin Rabi'. Allah bin Rabi'ah dia panggil, Abdullah bin Rabi'. Untuk pergi ke Habsyah, bila tahu orang Islam semua berhijrah ke Habsyah, pergi ke Habsyah, ambil balik orang Islam tu, bawa balik Mekah untuk sambung seksanya kan. Jadi Amru ni dia kaji apa yang paling disukai oleh Raja Najasyi. Rupanya Raja Najasyi ni suka barang-barang kulit. Tali pinggang kulit, beg kulit, wallet kulit, semua barang-barang yang berasaskan kulit, baju kulit, semua kulit. Raja Najasyi sangat suka benda tu. Jadi dia bawa lah barang-barang yang berharga tu yang banyak untuk merasuah Raja Najasyi bagi Raja Najasyi memulangkan kembali orang-orang Islam yang berhijrah ke negaranya untuk dibawa balik ke Mekah. Okey, Raja Najasyi ketika itu menyatakan kepada Amru, kenapa kamu tidak mengikut mereka, ini orang-orang Islam dan beriman seperti mereka? Kerana yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad itu adalah seorang Nabi yang benar dan betul. Amru segera pergi dan keesokan harinya Amru Al-As datang lagi menghadap Raja Najasyi dengan propaganda baru. Dengan mengatakan bahawa orang-orang Islam menghina tuanmu Al-Masihu Isa. Namun setelah mendengar jawapan daripada Ja'far bin Abi Talib mengenai pendapat Nabi Muhammad tentang Nabi Isa, Raja Najasyi membenarkan kata-kata orang Islam. Kan? Dia kisahnya macam ni. Kisahnya, Allahumma SAW, bila Amru bin Al-As datang, dia kata, tuanku ni ada hadiah daripada Mekah, tolonglah pulangkan balik orang-orang yang berhijrah ke negeri kamu, wahai tuanku. Dia kata untuk kami bawa balik ke Mekah. Tapi Raja Najasyi ni seorang raja yang adil. Sebab itu Nabi SAW kata, kamu orang-orang yang lemah ni berhijrahlah ke Habsyah, kerana Habsyah ini ada seorang raja yang adil dan seorang raja yang sangat toleransi dalam semua agama. Itu Raja Najasyi lah. Kan akhirnya Raja Najasyi kan masuk Islam kan, bila Nabi berdakwah, Nabi utus surat padanya. Raja Najasyi masuk Islam, dan bila Raja Najasyi ni meninggal ataupun wafat, Nabi SAW laksanakan solat jenazah ghaib di Madinah. Solat jenazah ghaib di Madinah. Raja Najasyi masuk Islam kan. Okey.
Raja Najasyi panggil, dia kata aku bukan Raja Jilid macam tu. Bila ni aku akan tanya dulu kenapa. Aku takkan serahkan semudah-mudah itu, dia kata. Lalu dipanggil lah semua orang Islam dan menjadi jurucakap itu adalah Ja'far bin Abi Talib. Okay. Jurucakap yang terbaik dalam Islam adalah Ja'far bin Abi Talib. Okay. Lepas tu dia tanya kenapa sampai ke sini kaum kamu mengejar kamu. Lalu dia berkata kami telah diutus oleh Allah seorang Nabi. Itu Nabi Muhammad SAW. Okay. Dia menyamaratakan antara hamba dengan tuannya dan dia mengharamkan kami makan bangkai, kan? Jadi kata Raja Najasyi, kalau begitu baguslah kan. Jadi sebab itulah dia tak serahkan orang-orang Islam yang mendapat perlindungan di bawah kerajaannya itu kepada Amr bin Al-As dan Abdullah bin Rabi'ah. Jadi dia kata, baliklah kamu, dia kata, aku takkan serahkan orang-orang Islam ni. Jadi esok paginya Amr bin Al-As fikir lagi apa cara nak boleh dibawa balik orang-orang Islam ni. Lalu dia buat satu propaganda lah ataupun dia buat fitnah. Dan dia kata, wahai tuanku, dia kata orang-orang Islam ni menghina Tuhanmu iaitu Isa bin Maryam. Okay. Lalu Raja Najasyi panggil lagi orang Islam. Lalu dia tanya pada Ja'far bin Abi Talib, wahai Ja'far bin Abi Talib, apa pandanganmu tentang Isa bin Maryam? Lalu dia kata, Isa bin Maryam adalah seorang Nabi sama seperti Nabi kami, Nabi Muhammad SAW. Okay. Lalu Raja Najasyi ketika itu dia ambil satu batang lidi yang kecil lah dan dia meletakkan di atas lantai dan dia kata, wahai Ja'far, dia kata, perbezaan kamu denganku hanyalah sebesar lidi di atas lantai yang luas ini. Sebab agama Nasrani ini mengiktiraf Isa itu adalah anak Allah kan, dan Tuhan anak. Tapi Islam tak, Islam dia adalah Nabi. Islam adalah Nabi, dia adalah Nabi. Raja Najasyi akhirnya membenarkan kata-kata Ja'far bin Talib dan akhirnya dia kata, pulanglah wahai Amru, aku tidak akan serahkan ni. Okey. Setelah Amru al-As mendapat hidayah Allah dan dia terus masuk agama Islam. Dia merupakan pendukung Islam yang amat kuat. Kemudian beliau diutus di Mesir bagi membebaskan Mesir daripada dua cengkaman, iaitu jajahan Rom dan Parsi. Dan dikenali sebagai pembebas Mesir. Dan Amru digelar sebagai pembebas Mesir. InsyaAllah. Selesai. Okey, jom selesai. Satu lagi, last. Iaitu Salim, hamba kepada Abu Huzaifah al-Yamani. Salim adalah hamba kepada Abu Huzaifah. Beliau juga merupakan seorang pemikul Al-Quran ataupun dalam istilahnya hamalatul Quran. Maksud orang yang diberatkan Al-Quran, pemikul Al-Quran. Bukan pikul macam ni. Maksudnya orang yang diamanahkan oleh Allah SWT untuk diberikan Al-Quran dalam hatinya. Okay. Nabi pernah bersabda pada para sahabatnya, ambillah Al-Quran itu daripada 4 orang ini. Yang pertama adalah Abdullah bin Mas'ud ataupun Ibnu Mas'ud. Yang kedua adalah Salim, hamba Abu Huzaifah. Yang ketiga adalah Ubay bin Ka'ab. Yang keempat Mu'az bin Jabal. Jadi ada 4 orang, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Mu'az bin Jabal, dan yang terakhir adalah di kalangan hamba, iaitu Salim, hamba kepada Abu Huzaifah. Tak disebutkan nama sebenar dia Salim ni. Yelah, dulu ni bukan dia tak muliakan tau. Maksudnya macam bila dia ni memang hamba, dia tak diberikan nama yang tak diberikan nama yang ni. Okey, sebab tu dia panggil dengan panggilan yang mungkin Salim nama betul dia ataupun Salim ni adalah nama gelaran dia. Macam bila atuk Nabi Abdul Muttalib ini, kan nama dia Syaibatul Hamdi. Okey, tapi bila dia dibawa balik oleh pak ciknya, namanya Al-Muttalib ataupun gelarannya Al-Fayyad, balik ke Mekah, dia naikkan di atas unta. Jadi sahabat-sahabat Al-Muttalib ni dia sangka yang ada di atas unta ni adalah hamba yang baru dibeli.
oleh Al-Muttalib. Itu dipanggil dengan panggilan Abdu, hamba Al-Muttalib. Jadi hamba kepada Al-Muttalib. Abdul Muttalib, hamba kepada Al-Muttalib. Jadi kalau hamba dia macam tu, panggilannya tu tapi rupanya dia tu adalah anak saudara kepada Al-Muttalib. Nama betul dia Syaibatul Hamdi. Okey. Allah SWT. Ini membuktikan bahawa sebagaimana tadi yang saya sebut tadi lah, yang disebut oleh Ja'far bin Abi Talib, Nabi kami, Nabi Muhammad menyamaratakan antara hamba dengan tuannya. Kalau di kalangan orang-orang kafir Quraisy ni, mereka ni tak nak duduk dengan orang-orang miskin, tak nak duduk dengan hamba. Sebab pada mereka ni kalau bertemu peha dengan peha, duduk dalam satu saf ke apa kan, kemiskinan itu boleh berpindah, boleh berjangkit. Ni pendapat orang-orang Quraisy lah, orang jahiliah. Dia kata kemiskinan boleh berjangkit. Sebab itu dia orang tak nak duduk sekali dengan hamba. Satu bukan kerana semata-mata martabat dia lebih tinggi daripada hamba, kan? Yang kedua tu yang tadi yang besarnya, tak nak duduk sebab takut jangkit kemiskinan tu. Okey. Jadi Nabi SAW meratakan hamba dengan orang yang berdahika, kan? Jadi Salim ni buktinya salah seorang yang Nabi beri dia Al-Quran. Jadi Nabi kata ambillah Al-Quran itu daripada 4 orang ni. Okey. Seterusnya, apabila Islam menghapuskan sistem perhambaan, Abu Huzaifah mengambilnya sebagai anak angkat. Apabila sistem anak angkat juga dihapuskan dalam Islam, maka Huzaifah mengambilnya sebagai saudara. Maksudnya menghapuskan anak angkat ni, sebab sistem anak angkat di zaman jahiliah dia berbeza. Sekarang ni bukan talian main angkat. Kalau kita kata perhambaan tu hapus, berarti tak ada lagi perhambaan zaman sekarang. Jadi bila anak angkat tu telah dihapuskan, tak ada lagi anak angkat sekarang, tak. Anak angkat dia dihapuskan caranya ataupun sistemnya. Iaitu kalau di zaman jahiliah, anak angkat ni dia layak mewarisi harta bapa angkatnya. Jadi kalau layak berarti dia telah mengambil hak orang lain, hak waris. Yang kedua, dia haram berkahwin dengan isteri dan anak perempuan, anak perempuannya. Jadi dia telah memasukkan nasab. Jadi tak boleh. Maksudnya dia tu tetap bukan mahram juga. Tak halal kahwin dengan mak angkatnya, tetap halal kahwin dengan Allahumma salli alaihi dengan adik-beradik angkat dia. Okey, yang ketiga adalah menyembunyikan identiti, iaitu memasukkan namanya dalam nama bapa angkatnya ataupun membinkan dengan bin bapa angkatnya. Sebab itu Islam menghapuskan benda ni. Anak angkat boleh tapi tak boleh dibinkan dengan ayah angkat, hukumnya haram. Kemudian dia halal berkahwin, dia jaga aurat dalam rumah pergaulan. Yang ketiga adalah dia tidak layak mewarisi harta pusaka. Yang dia layak hanyalah wasiat, iaitu 1/3 sahaja maksimum daripada hamba yang ditinggalkan. Okey. Selesai. Keakrabannya dengan Huzaifah sehingga dia syahid bersama dalam peperangan. Okey. Apabila peperangan selesai, didapati jasadnya saling bertindihan dengan Abu Huzaifah yang pernah menjadi tuannya, ayah angkatnya dan juga saudaranya. Masya-Allah. Itulah kisah bagaimana Nabi SAW mempersaudarakan. Iaitu bila Nabi sampai ke Madinah, bagaimana Nabi mempersaudarakan Aus dan Hazraj yang berperang ratusan tahun lamanya, boleh berdamai, kan. Itulah Nabi SAW hebat, dia sudah mempersaudarakan seorang hamba dengan tuannya sehingga menjadi sangat rapat dan syahid pun bersama. Itulah disebut tentang itu, insya-Allah. Alhamdulillah. Selesai. Kita dah selesai bab sahabat-sahabat lelaki Nabi SAW. InsyaAllah nanti pada pertemuan kita akan datang, kita akan bincang tentang sahabat-sahabat wanita di kalangan Nabi SAW. InsyaAllah. Saya rasa cukup sekadar tu. Mudah-mudahan ada kebaikan untuk kita semua. Kita dah dengar 60, sebenarnya ramai lagi. Cuma saya ambil daripada kitab Ar-Rijal Haular Rasul. Lelaki di sekeliling Nabi SAW. Dalam kitab tu ada 60 orang. Tapi sahabat Nabi ramai. Cuma itulah rujukan saya ketika itu, 60 orang. Tapi alhamdulillah dengan 60 orang tu pun kita dapat kenal, insya-Allah. Mudah-mudahan ada kebaikan untuk kita semua.
Jadi cukup sekali itu. Aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Yani silakan. Ada soalan lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada nak buka soalan ke Ustaz ataupun nak tutup je? Tutup je. Ada program. Tak ada program. Baik. Alhamdulillah. 6 orang sahabat kita dapat cerita ni. Habis dah lepas ni kita pergi ke orang-orang yang dikelilingi Rasulullah dalam kalangan wanita pula insyaAllah. Allah. InsyaAllah, Alhamdulillah, mudah-mudahan bertambah kefahaman kita, bertambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW. InsyaAllah nak cerita pasal para sahabat yang tak habis dah, MasyaAllah. Alhamdulillah, jazakumullah, khairan jazak. Terima kasih kepada tim Gemenuk Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita hari ini. Ustaz, sikit ibahan kuliah. Petang ini seperti biasa 5.15 petang bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ilin Aminin bin Muhammad Saleh dengan pengajian tahsin Al-Quran. Kuliah maghrib kita hari ini bersama dengan Al-Fadhil Imam Wan Abdul Halim bin Mat Yusof, Ketua Imam Masjid Saidina Osman bin Affan. Hari ini dengan tajuk yang menarik, meneladani akhlak Rasulullah penghuni sekalian Nabi. Jangan lupa pada pukul 8.15 malam ini. Dan kuliah isyak kita tafsir surah Al-Mulk dengan kitab tafsir Nurul Ihsan jilid yang keempat. Pada pukul 9.30 malam bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Abdul Hadi bin Johari. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan dengan kuliah-kuliah yang telah disediakan. Terima kasih kepada semua jemaah kerana sudi berinfak di tabung Gemenuk Iman. Mudah-mudahan dengan infak kita itu kuliah-kuliah di Gemenuk Iman dapat dijalankan, diteruskan. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan yang banyak. Saya mewakili Gemenuk Iman mohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada saya sendiri. Kita tangguh kuliah kita sebagai menutup majlis. Mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan tasbih, kafarah dan surat Quran. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Guru.